فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أرنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Zikri atas bacaan doanya sebentar tadi. Okey, pagi ni kamu semua bersemangat ni. Semua dah sarapan tak? Dah. Makan apa Azalia? Fish and chips. Sarapan apa pagi ni? Kakak kerja. Coco Crunch. Wah, sedapnya. Hai, kalau Ustaz boleh minta sikit. Adia, makan apa pagi? Sarapan apa pagi ni? Ke tak sarapan lagi? Mi. Mi. Okey, bagus. Zikri, sarapan apa? Belum. Belum sarapan. Kamu baru bangun ke apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Zikri. Okey, tak apa, tak ada masalah. Ahmad, sarapan apa Ahmad? Oh, Ahmad Darwish. Makan apa tu? Sarapan apa? Ke tengah makan tu? Gelap je tak tengok. Sarapan apa pagi ni Darwish? Ke baru bangun juga macam Zikri? Mudah tak jawab. Tak mute tu, Ustaz. Kamu mute Darwish, Ustaz tak dengar kamu jawab apa. Kasih, sarapan apa Kasih? Rasa sarapan kucing je kan. Ya Kasih? Allah. Panjang ni nama dia. Apa tu? Oh, Kasih, dengar tak ni? Sarapan apa pagi tadi? Nasi lemak. Nasi lemak, sedapnya ya Allah. Okey, bagus. Irdina, sarapan apa Irdina? Ustaz sarapan apa? Nugget. Okey. Ustaz sarapan biskut aja. Tu je Ustaz mampu. Okey, Tapi alhamdulillah Allah bagi kita rezeki untuk makan. Okey, di pagi hari bangun pagi-pagi untuk sekolah, untuk makan, untuk belajar. Alright. So Ustaz nampak kamu semua dah bersedia, okey, dah muka dah fresh, semua dah sarapan, dah kenyang. Okey. So pagi ni kita nak buat, bukan buat kuis Kuis kita dah buat 2 minggu lepas sebelum kamu periksa minggu lepas. Okay, jadi minggu ni kita nak bincang tentang soalan yang kamu jawab minggu lepas masa peperiksaan. Kabel ku syairi. Kabel ni buat-buat kat sini. Okay, so Ustaz nak kamu semua bersedia dengan buku teks akhlak dan sirah kamu. Bersedia dengan buku teks akhlak dan sirah. Ustaz akan sharekan skrin. Tunjukkan kamu soalan-soalan akhlak sirah yang kamu jawab minggu lepas. Ya. Okay, ni dia soalan-soalannya. Ustaz tak boleh tunjuk markah Berapa markah kamu? Ustaz tak boleh bagi tahulah. Okay, tapi Ustaz nak tanya. Okay, Ustaz nak tanya kamu rasa berapa markah kamu? Okay, Ustaz mula dengan Azalia dulu. Azalia, kamu rasa daripada 40, berapa markah kamu rasa? Tak pasti. Tak pasti. Okay, Darwish. Jangan jawab tak pasti. Teka-teka. Suka-suka je teka-teka. Berapa agak-agak? Kamu harapkan berapa? 40? 100. Mana ada 100? Dia jumlah dia 40. Azalia, jawab dulu. Kamu harapkan berapa? Ustaz nak uji kamu punya minda ni positif ke negatif. Kalau kamu rasa saya harap cuma dapat 15 saja Ustaz. Maka kamu akan dapat 15 kamu. Tapi kalau kamu harap kamu akan dapat 40, Ustaz saya harap saya dapat 40 ke 40. InsyaAllah, insyaAllah kamu akan dapat 40 ataupun 30 ke atas. Berapa Azalia kamu harap? Saya harap 40 per 40. 40 per 40. Itu yang Ustaz nak, okey? Ustaz nak positivity kamu.
Kamu sentiasa rasa positif. Oh, saya 40, Ustaz. Yakin. Walaupun tak dapat, okey, yang penting kamu yakin kamu boleh dapat. Okey, Kasih, kamu rasa kamu berapa? Per 40. Kamu dapat berapa agak-agak? Tak tahu. Teka lah. Tak tahu, tak tahu. Semua tak tahu. Teka Macam lah. saya tak tahu. Ustaz suruh teka. Daripada 40, kamu rasa kamu dapat berapa? Teka je. Tahu. Kucing pun tak tahu juga. Astagfirullah. Krik, Tak krik. apalah. Biarlah kucing tu yang belajar Kasih. Kasih bagi kucing tu ganti kamu. Kucing tu pun boleh jawab. Okey, Ahmad Darwish, kamu rasa kamu dapat berapa, Ahmad? Kamu rasa kamu dapat berapa? Untuk ujian akhlak sirah minggu lepas yang kamu jawab tu. Daripada 40 dah dapat berapa agak-agak? Teka-teka je. Teka lah. Daripada 40 dapat berapa? Nak teka jawab bahasa Inggeris pun boleh. 11, 12, 20, 30. Berapa, Darwish? What do you think you got? 40? Are you confident? Darwish, jawab lah. Ya Allah, kenapa lah kamu Macam bisu je. bisu je. Macam cakap dengan tiang. Tiang pun ada bunyi. Kedok kalau ketuk. Kamu Ustaz tanya tak jawab langsung. Betul. Betul. Ustaz Ayeng ke? Darwish, apa? Zikri Erdinaan dia. Buka video. Saya nak tengok. Kamu Buka semua ni bersedia video. tak? Nak jawab ni. Jangan Ustaz tak boleh. malu-malu. Ustaz nak bincang ni. Tapi kamu tak jawab soalan Ustaz. Ustaz tak boleh nak teruskan. Ustaz nak tengok. Kamu yakin dapat berapa? Kamu punya markah. Ahmad. Ustaz tanya Ahmad Darwish lah. Ish. Ahmad berapa, Ahmad? Teka-teka je daripada 40. Berapa kamu dapat? Berapa, Ahmad? Ya Allah, Ahmad. Teka je. Sebut je nombor. Bukan susah sangat. 1, 2, 3 boleh. 40? Okey, bagus. Itu namanya kamu yakin. Bagus tu. Ustaz suka positivity kamu. Okey, Erdina. Berapa kamu dapat agak-agak daripada 40? Masa kamu jawab tu, kamu rasa berapa banyak yang kamu yakin kamu jawab betul? Itu dia maksud Ustaz. 40 kamu yakin? Maksudnya masa kamu jawab tu, kamu yakin ni confirm betul semua ni. Tak ada salah, insyaAllah. Betul Irina? Okey, bagus kalau macam tu. Ustaz suka. Okey. Zikri, berapa Zikri agak-agak? Buka video Zikri nak tengok muka. Ke tengah sarapan tu? Jangan malu-malu. Zikri tengah sarapan ke Zikri? Macam perempuan. Okey Zikri, berapa kamu rasa kamu dapat minggu lepas? Dalam penilaian online masa ujian minggu lepas tu, kamu rasa kamu dapat berapa? Kamu punya akhlak sirah? Kosong. Apa rasa ni? Dia tak jawab, kawan yang kosong pula dah. Zikri, cepat Zikri. Berapa kamu rasa agak-agak? 40/40. 40 juga. Oi, ramai betul 40 ni. Okey, hampir semua rasa 40. Alia, berapa Alia? Kucing belajar. Kucing belajar? Udah kenapa? Ustaz tanya, kenapa kamu rasa kamu dapat dalam ujian penilaian online minggu lepas? Akhlak sirah. Kamu dapat berapa agak-agak? 40? Per 40. Berapa kamu dapat? Alia, jawablah. Sekarang ngantuk lah tunggu kamu jawab.
Berapa Alia? 40. 40. Okey, so semua orang yakin kamu semua dapat 40. Tapi Ustaz bagi tahu siap-siap tak ada siapa yang dapat 40 per 40. Okey? Tak ada siapa yang dapat 40 per 40. Tapi kamu semua tak ada yang bawah 10. Tak ada yang bawah 10. Maksudnya daripada 40 semua orang atas 10. Okey, dari satu sisi Ustaz bangga jugalah. Okey, bangga jugalah dengan kamu semua sebab apa kamu dapat markah yang kamu dapat sekarang. Walaupun masa Ustaz mengajar dulu, kamu semua diam aja kan. Kalau tanya tak jawab-jawab kan. Tapi alhamdulillah dalam peperiksaan kamu semua boleh buat yang terbaik. Okey, dan Ustaz banggalah. Okey, tahniah, beri tepukan untuk diri sendiri semua. Okay, kamu semua telah berbuat yang terbaik. Okey, berapa saja yang kamu dapat, jangan risau, kamu masih lagi boleh terus belajar dan belajar. Okey, jadi hari ni kita tadi dah yakin dah kita boleh dapat 40-40. Sekarang ni Ustaz nak kamu semua tengok. Betul tak jawapan yang kamu jawab masa periksa minggu lepas? Kita akan bincangkan satu persatu soalan yang kamu jawab. Okay, Ustaz takkan tengok kamu punya jawapan. Tak, kamu fikir sendiri apa yang kamu jawab. Okay, dan tengok apa jawapan yang sebenarnya. Okay, kalau kamu rasa salah banyak, maka kamu tahu markah kamu berapa lah. Kalau kamu rasa kamu betul banyak, maka kamu pun tahu berapa markah kamu. Okay, alright. So kita akan tengok sekarang. Ustaz akan sharekan skrin. Okay. Kita pergi kepada soalan penilaian online tahun 4, akhlak dan sirah. Okey, akhlak dan sirah. Okey, selepas kamu jawab semua ni, kita tengok bahagian 1. Bahagian 1 objektif. Ya. Kenapa tulisan tu macam ada pecah-pecah? Tulisan macam ada pecah-pecah. Mana ada, kamu je yang mungkin internet perlahan sikit. Betul tak? Yang lain nampak okey tak? Siapa je yang nampak pecah-pecah juga? Zikri okey tak kamu nampak ke pecah-pecah? Tak, okey. Okey je kan? Yang nampak pecah-pecah tu mungkin sebab kamu punya internet slow sikit. Alright, so bahagian yang pertama kita akan bincangkan jawapan. Bahagian pertama tajuk akhlak dan sirah ni adalah soalan objektif. Okay, so kita tengok dulu soalan-soalan akhlak. Okay, soalan-soalan akhlak, sorry soalan tu. Okay. Soalan yang pertama kita tengok. Berikut adalah cara-cara tolong menolong kecuali soalan ni Ustaz tengok tergelak. Senang sangat. Siapa yang salah ni memang elok Ustaz cubit dia. Okey, berikut adalah cara-cara tolong menolong kecuali apa? Mencuri. Mencuri, jawapannya ada ke mencuri tu tolong menolong? Okey, bila dia kata kecuali maksudnya kamu kena cari benda-benda yang selain daripada tolong menolong. Sebab dia kata berikut adalah cara-cara tolong menolong. Semua dekat bawah ni jawapan ni semua adalah cara-cara tolong menolong, tapi dia nak yang kecuali ni. Selain daripada cara-cara tolong menolong, yang mana? So jawapannya mencuri. Mencuri tolong ke? Mencuri tu menyusahkan orang, bukan tolong orang. Okay. Jawapannya apa? Jawapan dia jim. Right, tu yang pertama. Siapa yang rasa dia salah? Okay, bolehlah ambil pengajaran. Kasih betul ke tak tu? Kasih pun tak ingat. Ustaz tak ingat saya jawab apa, saya jawab je Ustaz. Yang penting betul. Tak tahulah betul salah. Okay, tengok nombor 2. Okay. Apabila seseorang tidak suka menolong orang lain, maka seseorang itu akan bila orang tidak suka tolong orang lain, maka orang tu akan jadi apa? Tak suka tolong. Jadi apa dekat dia? Dibenci oleh Allah dan Rasul. Edina jawab apa Edina? Oh Edina, apa kamu jawab soalan nombor 2 ni? Edina. Maksudnya banget sih.
Ni nombor 2 ni. Apa jawapan kamu, Elina? Apa dia bila orang tak suka tolong orang, apa yang jadi dekat orang tu? Mengeratkan kasih Benci sayang. oleh Allah dan Rasulullah. Ya, dibenci Allah dan Rasulullah. Jangan pula duk jawab mengeratkan kasih sayang. Kamu Betul tu. tolong orang, tiba-tiba orang suka kat kamu pula. Oi, jangan duk jawab macam tu. Tolong Hari fikir. tu saya jawab. Kamu jawab Saya tu jawab. ke? Tak, saya jawab yang dah. Oh, yang dah. Okey, bagus. Alright, next. Nombor 3. Soalannya, kesanggupan untuk melaksanakan tugas. Okay, kesanggupan untuk melaksanakan tugas. Apa maksud benda ni? Pernyataan di atas merujuk kepada apa dia? Kesanggupan untuk melaksanakan tugas. Bertanggungjawab. Okey, Azalia jawab bertanggungjawab. Zikri jawab apa, Zikri? Soalan nombor 3 ni. Kesanggupan untuk melaksanakan tugas. Bila kamu diberi tugasan, kamu sanggup untuk ambil tugasan tu dan laksanakan dia. Apa nama benda tu? Zikri, apa jawapannya? Oh, Zikri. Tanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey, itu bertanggungjawab. Okey, bila orang bagi amanah kepada kamu, maka kamu ditanggungjawabkan untuk melakukan amanah tu. Dan bila kamu buat amanah tu, kamu laksanakan amanah tu, tanggungjawab tu, maka kamu disebut sebagai orang yang bertanggungjawab. Kerana berani melaksanakan amanah kamu. Melaksanakan tugas yang diberi. Melaksanakan tanggungjawab. Okey, terus. Nombor 4. Okey, number 4. Ataupun number nala. Okey. Nala tu dalam bahasa India lah, bahasa Tamil. Bahasa Tamil maksudnya nombor 4. Nak minum air. Nala. Ya, Ahmad, kenapa? Nak minum air. Minumlah. Minum. Okey, nombor 4. Soalan dia, apakah akibat sekiranya seseorang tidak bertanggungjawab? Apa dia, Kasih? Bila kamu tak bertanggungjawab, apa jawapan dia ni? Apa akibat dia? Apa? Soalan ni pun gelak-gelak je tengok. Senang sangat. Kasih, bila kamu tak bertanggungjawab, apa jadi pada kamu? Tahu. Awak suka ke tak? Dimuraki Allah. Dimuraki pula dah. Dimurkai dah tu. Apa? Okey, Kasih. Apa dia jawapannya, Kasih? Kalau kamu tak bertanggungjawab, tak buat kerja yang Ustaz bagi, Allah suka tak? Tak tahu. Tak tahu aja jawapan kamu, Kasih. Ish, Edina. Kita bagi tahu. Cat aja kerja. Soalan Ustaz tak pernah nak jawab. Asyik main Baik cat bagi aja. kucing saja. Baik bagi kucing je belajar kalau macam tu. Okey, Edina. Apa je jawapannya? Kalau kamu buat, kamu tak bertanggungjawab, apa akibat? Tak. Berdosa je. Dosa pun betul juga. Tapi yang ada dalam jawapan tu apa dia? Dimurkai Allah. Dimurkai Allah. Senang sangat itu tak kata tadi. Soalan-soalan dia ni kamu tengok gelak-gelak aje. Okey. Boleh jawab. Sambil-sambil gelak tu boleh jawab. Tok kan. Sebab apa senang sangat. Okey, nombor 5. Manakah antara berikut adab ketika berjalan? Ya Allah. Memakan kasut. Senang sangat dia. Ustaz tutup mata pun boleh jawab. Tok. Betul lah tu. Nak kata hebat tak? Nak kata senang lah soalan ni. Bukan Ustaz hebat pun. Soalan ni senang. Okey. Makai kasut. Itu adab ketika berjalan. Memakai kasut. Itu adab sebelum berjalan. Oh, Azalia ni. Ustaz. Jawab macam kamu. Apa yang Salah. jam tu? Betul lah jawapan dia.
Hitam-hitam. Okey. Selamat betul. Okey. Sebab Haji apa? Lama betul. Haji Betul, Ustaz. betul, betul. So jawapannya apa? Memakai kasut. Ketika kamu nak berjalan, ni adab ketika berjalan, ada adab sebelum berjalan. Okay, ada adab selepas berjalan. So adab ketika berjalan adalah kena memakai kasut. Kamu jangan nak jalan tu, kamu jangan tak pakai kasut. Dah sama martabat yang boleh macam maunya. Berjalan juga tapi tak pakai kasut. Okay. So tu dia jawapan dia. Memakai kasut. Tidak menutup aurat. Ini bukan adab kamu kena tutup aurat. Tapi tu sebelum berjalan. Okay. Adab sebelum nak berjalan kamu kena Ustaz, suara Ustaz tangkut. Oh ya ke? Suara Okay Ustaz tangkut. Hello dengar tak? Okay. Hello. Tangkut. Ustaz rasa kamu je masalah. Yang lain okey tak? Zikri. Okey. Ya, Zalia problem. Okay. Alright. So, kalau kamu tengok dekat sini kan, semua yang lain ni bukan adab. Yang lain ni semua adalah benda-benda yang tak baik. Okay, jadi semestinya jawapannya adalah memakai kasut. Okay, tengok soalan nombor 6. Apakah fadilat mengamalkan adab? Ya Allah, soalan. Sebelah mata jawab ni Tak, betul. Okay, apa jawapan dia, Dina? Apa dia kelebihan mengamalkan adab ketika berjalan? Dina. Oh, Dina. Selamat dalam perjalanan. Ya, selamat dalam perjalanan. Senang sangat. Sebab kat sini jawapan dia semua benda-benda yang buruk. Jadi kamu tahu jawapan dia mesti benda yang baik. Okay? So sangat senang. Fadilat semestinya benda-benda yang baik sahaja. Okay, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Okay, nombor 7. Kita ada 40 soalan ni, baru nombor 7 kita ni. Okay, nombor 7. Antara berikut, yang manakah adab bermain dengan betul? Mana adab bermain dengan betul dalam ni? Zikri, apa jawapan Zikri? Kenapa? Bermain dengan betul. Apa dia? Oh. Zikri? Nampak tak soalan Ustaz tunjuk ni? Ni nombor 7. Manakah adab bermain yang betul dekat bawah ni? Ada 4 pilihan ni. Mana yang betul adab bermain? Oh, Zikri. Zikri, oh Zikri, jawablah soalan Ustaz. Cepatlah Zikri. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Zikri, ya Allah Zikri. Okay, Alia Kristina. Apa jawapannya Alia Kristina? Nombor 7 ni. Yang mana merupakan adab bermain dengan betul? Ustaz sempat tidur tu, tunggu kamu semua jawab. Alia Kristina. Mana jawapannya? Mematuhi peraturan. Ada yang Dina yang jawab. Okay, mematuhi peraturan. Kat sini dengar ni. Jawapan semua benda yang buruk. Tidak menutup aurat, salah. Bermain di tempat berbahaya, salah. Menyimpan perasaan dendam, itu semua bukan adab bermain. Okay. Yang adab bermain cuma mematuhi peraturan. Yang positif ni sahaja. Okay, next. Nombor 8. Ya Allah. Okay, semua buka kamera. Zikri. Kasih Alia. Ustaz tak boleh tengok kamu semua ni tak buka kamera. Lepas tu tak layan Ustaz cakap. Ustaz jadi ngantuk nak ajar kamu. Lebih baiklah Ustaz tidur daripada ajar kamu kalau macam ni kamu punya respon. Okay. Kasih. Zikri. Alia buka kamera. Kasih dah buka dah. Zikri dengan Alia buka kamera. Ustaz nak tengok. Dah buka lama dah Ustaz. Ya tahu. Kasih minta maaf. Okay. Ustaz nak kita semua tarik nafas dalam-dalam ramai-ramai semua. Buka kamera dulu.
Zikri, Alia buka kamera. Apa dia buat tu? Ngecas phone. Okay, follow me. Okay, kita kena tarik nafas. Dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam semua. Ikut Ustaz. Tarik nafas dalam-dalam. Buat macam ni semua. Buat macam ni. Ini. Sini. Jangan. Okey. Kunci pun sama. Alia Kristina, kenapa tak buka kamera lagi? Okay, buat macam ni semua. Ngecas phone. Apa? Alright. Dah buat macam ni kamu tarik nafas Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Lepas. Gitu. Okey, Ustaz nak kamu semua ni semangat. Ustaz tak naklah kamu semua tutup kamera. Ustaz ni dah lah ngantuk. Kamu pula tutup kamera. Macam mana lah kita nak belajar kalau macam ni? Okey, tolong. Okey, fokus. Okey, tengok Ustaz, fokus. Okey, Zikri jangan tutup kamera, Zikri. I don't want you to off your camera. Don't turn off your camera. Okay, buka. Okay, let me see you. You are handsome today. Okay, don't worry. Kasih, open your video. You are beautiful today. Okay, don't shy. Don't be shy. Don't shy itu saja je. Okay, don't be shy. Okay, don't afraid. Don't be afraid. Okay. Today we are going to learn. Okay, kita akan belajar balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Apa no. Kasih buka video sekarang. Sama juga Zikri. Anak. Okay, kalau macam tu Ustaz remove je lah. Okeylah. Selamat. Ustaz nak tekan remove dah tadi. Okay. Soalan nombor 8. Tak boleh on. Putih pun. Okay. Soalan nombor 8 berbunyi begini. Berikut perkara yang dilarang ketika bermain kecuali. Ahmad Darwish, apa jawapannya? Semua ni alif, ba, jim, dal ni dikatakan semua benda yang dilarang ketika bermain. Mana yang kecuali? Yang bukan perkara yang dilarang masa bermain. Ahmad, cepat. Melanggar peraturan permainan. Azalia, saya tanya Ahmad Darwish. Biar dia saja yang jawab. Nampak tak Darwish? Ustaz dah zoom dulu. Ya Allah, ngantuk Ustaz tunggu kamu ni. Nombor 1 tu, jawapan berdoa sebelum bermain. Benda tu benda yang dilarang ke Ahmad masa bermain? Kamu tak boleh berdoa ke sebelum bermain? Doa. Doa. So, jawapannya mana? Doa sebelum main. Ya, berdoa sebelum bermain. Sebab apa? Sebab itu bukan perkara yang dilarang. Dia kata kecuali. Dia nak yang kecuali. Semua perkara dilarang kecuali mana? Berdoa ketika bermain. Okay, so kamu kena berdoa sebelum bermain. Alright, so itu jawapan dia. Alif. Siapa yang salah, salah lah. Okay, nombor 9. Tengok. Apakah nama surah yang mengandungi dalil tuntutan berkomunikasi? Apa jawapan dia? Ba. Salah. Jawapannya dal. Okay. Jawapannya dal. Ni surah Ali Imran ayat 159. 159 ni boleh rujuk buku. Tengok buku. Okay. Nombor 10. Soalan akhlak yang terakhir sekali. Apakah cara yang betul ketika berkomunikasi dengan orang lain? Apa dia cara yang betul? Bercakap lemah lembut.
Okey, bercakap lemah lembut. Betul ke Darwish? Bercakap lemah lembut itu cara yang betul ke? Nak cakap dengan orang lain, nak bersembang dengan orang lain, bercakap lemah lembut betul? Salah. Salah. Ahmad Darwish kata salah. Dengan orang lain jangan cakap lemah lembut, cakap kasar-kasar dia kata. Hoi! Kurang ajar. Itu jawapan Ahmad Darwish. Dia kata jangan cakap lemah lembut dengan orang. Marah-marah aje. Ahmad jumpa Zikri. Woi Zikri, kau sihat tak? Dia macam tu. Itu jawapan Ahmad Darwish dia kata cara nak cakap dengan orang kena kasar. Okay, Zikri, Khairil. Betul ke kita kena cakap lemah lembut dengan orang lain? Adakah ini merupakan cara yang betul masa kita nak bercakap dengan orang lain? Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Betul ke Zikri? Lemah lembut. Salah. Sebab hari tu saya cakap Salah. Salah pula. salah. Apa ni jawapannya Zikri? Cepat. Ustaz, siapa Ustaz? Ada ustaz dah ni. Cepat Zikri. Ya Allah, susah benar nak jawab soalan ustaz yang senang ni ha. Kau? Tu kau. Okay, Zikri cepatlah Zikri. Ya Allah. Betul ke jawapan ba tu? Ustaz tunggu kamu 10 minit nak jawab satu soalan. Tadi kata salah. Zikri kata betul. Jawapannya betul lah. Antara cara yang betul kamu nak bercakap dengan orang adalah kamu cakap dengan lemah lembut. Lemah lembut tu bukannya Azalia sihat ke? Azalia nampak cantik hari ni. Bukan macam tu. Itu bukan lemah lembut, itu pondan. Okey, lemah lembut tu macam mana? Assalamualaikum Azalia. Azalia sihat ke? Okey, berbeza dengan orang yang tak cakap lemah lembut, dia cakap kasar. Macam mana kasar? Woi Azalia, kau ni sihat ke tak ni? Oh, jentik kamu ke nak? Itu kasar. Nampak tak beza dia lemah lembut dengan kasar? Azalia, nampak tak? Faham ke tak? Faham. Faham. So, jawapannya apa? Jawapannya ba. Bercakap lemah lembut. Lembu. Mainkan, go. Okey, tu jawapan dia Nombor 10, ba. Alright. Oh, susah betul. Okey, kita baru nak masuk sirah. Bukan subjektif, objektif tapi bahagian sirah. Tadi kita dah selesai jawab akhlak, sekarang kita masuk sirah. Okey. Soalan yang ke-11 dalam tajuk sirah. Tengok semua ramai-ramai. Berapa lamakah dakwah Nabi secara rahsia? Azalia, berapa lama dakwah Nabi secara rahsia? 4 tahun. 4 tahun? 2 tahun. 2 tahun? Irdina, berapa Irdina? 3 tahun. Oi, sampai 4. Okey, jawapannya 3 tahun tak apa. Sirah kamu tak ingat tak apa. Tak boleh bagi can lagi sebab dia tak boleh fikir logik. Kamu kena hafal. Tak apa. Okey, tapi kamu kena ingat 3 tahun Nabi berdakwah secara rahsia. Okey, sampailah Allah turunkan ayat Al-Quran. Okey, untuk berdakwah secara terang-terangan. Lepas tu Nabi pun keluar pergi ke Bukit Sofa untuk menyampaikan kepada kaumnya. Sampai kaumnya, pakciknya sendiri hina dia tu kan. Celaka engkau, dia kata. Kau kumpulkan kami untuk bagi tahu benda ni. Untuk bagi tahu yang Allah, kita kena sembah Allah. Ini sebab kamu kumpulkan kita orang ramai-ramai ni. Pakcik dia Abu Lahab hina dia. Okey, itu dia kisah dia. Alright. Next, nombor 12. Dia pernah mengancam untuk membaling Nabi dengan batu ketika Nabi berjalan ke Masjidil Haram. Siapakah orang yang dimasukkan? Zadia. Hari tu saya Abu Jahal. Kamu jawab Abu Jahal. Okey, Erdina, betul ke Abu Jahal, Erdina?
Tak. Saya jawab, Baba. Abu Bakar Siddiq. Apa Abu Bakar Siddiq pula? Kamu ni Azalia, kamu jawab betul lepas tu kamu tukar, mesti salah. Jangan tukar. Apa yang kamu dah jawab tu biar. Betul lah Abu Jahal. Mana ada Abu Bakar Siddiq ancam Nabi nak balik batu. Abu Bakar tu sahabat dia. Saya jawab. Entah. Saya tak Abu Jahal betul. Abu Jahal. Saya jawab. Takkan Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi nak balik batu dekat Nabi. Kamu ni pun berpada-padalah ketika menjawab ya. Okey, kalau kamu jawab Zaid bin Harisah tu Ustaz faham dah juga. Sebab Zaid bin Harisah ni kamu bukan kenal pun. Walaupun Zaid bin Harisah ni, siapa Zaid bin Harisah ni Elina? Kenal ke Zaid bin Harisah? Kenal langsung. Tak kenal langsung. Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi. Sepatutnya kamu kena kenal lah Zaid bin Harisah ni ikut Nabi pergi ke Taif. Yang Nabi kena baling batu dengan orang Taif tu, yang kena baling najis dengan orang Taif sebab tak terima dakwah Nabi. Zaid bin Harisah lah yang melindungi Nabi masa tu. Yang berada bersama dengan Nabi. So itulah dia, Zaid bin Harisah. Okey, Osman bin Affan Ustaz kamu semua kenal. Sahabat Nabi yang antara awal masuk Islam juga. Okay, next nombor 13. 13. Raja yang menerima orang Islam untuk terus tinggal di Habasyah. Ustaz pernah cerita pasal raja ni. Okay, raja orang gelap. Raja ni orang-orang apa? Raja orang hitam lah, raja gelap, raja orang hitam. Siapa dia raja ni yang tolong orang Islam pergi ke Habasyah, yang bagi tempat tinggal, okay, bagi dia orang keamanan di Habasyah. Siapa nama raja tu? Apa nama raja tu? Zikri siapa? Raja Fir'aun ke? Tak. Siapa yang jawab Raja Fir'aun? Sekek kepala dia kuat-kuat. Pap. Fir'aun tu dah lah kejam. Apa dia bagi pula? Apa orang Islam duduk dekat Habasyah tu? Dan Fir'aun bukannya duduk dekat Habasyah, dia dekat Mesir. Fir'aun tu pula tak wujud dah zaman Nabi. Jadi apa jawapan dia sekarang? Raja Alih-Alih. Raja Namrud. Okey, tak apa. Okey, kamu cubalah sebab at least kamu tak jawab Fir'aun dengan Raja Muhammad. Okey, Raja Namrud ni adalah raja yang kejam yang menghalau Nabi Ibrahim daripada Babylon. Tempat Nabi duduk, Nabi Ibrahim duduk dulu. Raja Namrud namanya. Dia pun mati sebab Allah masukkan lalat dalam telinga dia kena azab. Itu Raja Namrud. Allah masukkan binatang dalam telinga dia sampai dia mati. Lalat tu kena bakar ke? Ya? Lalat tu kena bakar ke? Apa? Tak dengar? Lalat tu kena bakar ke? Bukan, lalat tu tak kena bakar. Lalat tu masuk dalam, nyamuk ke lalat masuk telinga, Allah takdirkan Namrud tu mati sebab lalat tu saja. Namrud ni lah yang mengarahkan orang untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan api tu. Ingat? Yang dia orang bakar Nabi Ibrahim dengan api tapi Nabi Ibrahim tak mati. Itu Namrud lah Raja Namrud. Raja Namrud ni tak ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Dia hidup zaman Nabi Ibrahim. Okay, cerita lama dah. Yang Nabi Ibrahim tu lama, Nabi yang terdahulu. Okay, so jawapannya apa? Siapa tahu ni, Adina? Dal. Ya, jawapannya Dal. Raja An-Najasyi. Itu nama rajanya. Raja An-Najasyi ni juga masa kita belajar dakwah Nabi tu, okey, dia antara raja yang menerima Islam. Oh, itu tahun 5 Tapi dia antara raja yang masuk Islam selepas Nabi hantar utusan untuk dakwah masuk Islam kepada raja-raja di negara berdekatan Mekah. So antara negara yang menerima Islam, rajanya adalah Raja Habasyah, Raja An-Najasyi ni. Dia terima Islam. Maksudnya dia masuk Islam lepas tu. Okey. Soalan 14. Bilakah peristiwa hijrah Nabi ke Taif? Tahun ke berapa? Siapa tahu jawapannya apa? Siapa tahu jawapannya apa? Siapa tahu jawapannya apa? Siapa tahu jawapannya apa? Okey. 11. Kamu kena ingat peristiwa yang berlaku
ke Taif ni peristiwa yang berlaku setahun sebelum Isra' Mi'raj. Lebih kurang. Isra' Mi'raj tahun ke berapa? Isra' Mi'raj tahun ke berapa? Ke-11. Ya, Isra' Mi'raj tahun yang ke-11. Okay, Ustaz bagi tahu tadi, peristiwa Taif ni berlaku setahun sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi, berapa? Tahun ke berapa? 11 tolak 1 berapa? Edina? 10. Jadi, jawapannya Jim, tahun ke-10 kenabian. Okay, bukan hijrah, kenabian. Okay. Bila Nabi hijrah ke Madinah? Tahun ke berapa kenabian? Edina? Ni tak ada dalam ni Ustaz tanya. Berapa? Tahun ke berapa Nabi hijrah ke Madinah? Ustaz ni tanya soalan tapi dalam peperiksaan tak ada. Kenalah tanya supaya kamu tahu. Okey, lepas peristiwa Isra' Mi'raj, tahun ke-11 kenabian, tahun ke-14 kenabian. Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Tahun ke-13 tu ada orang Islam daripada Madinah. Okay, orang Islam yang diislamkan di Madinah tu, Yathrib nama asalnya, datang ke Rasulullah di Mekah dan ajak Nabi untuk pergi ke Madinah. Pada ketika itu barulah Nabi buat perjanjian. Ada perjanjian Aqabah pertama, kedua dan kemudian Nabi pun berhijrah ke Madinah bersama sahabat-sahabat yang lain. Pada tahun ke berapa? Ke-14 kenabian. Tahun ke-14 kenabian. Alright. Selesai soalan 14. Tengok soalan yang ke-15. Baginda telah kehilangan 2 orang yang paling dikasihi dalam hidupnya. Siapa orang yang paling dikasihi dalam hidupnya? 2 orang tu siapa? Azalia? Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj? Abdul. Abdul Muhaimin ke? Jim. Aduh, siapa? Siapa 2 orang yang Nabi paling sayang yang meninggal, yang wafat? Yang berlakunya Isra' Mi'raj sebab tahun kesedihan Nabi. Ada 2 orang meninggal. Siapa? Siapa nak jawab cepat? Apa Edina? Tak dengar. Ba bukan. Itu selepas kejadian tu. Ni soalan Ustaz ni bukan soalan dalam soalan ni. Ustaz tanya di luar soalan. Ustaz nak tanya siapa 2 orang yang paling dikasihi Rasulullah yang meninggal? Siapa 2 orang? Apa Azalia? Nuzul Quran. Allahumma ala salah Muhammad. Abdul apa tu? Abdul Fatri ya? Ustaz. Azalia dengar ni. Ustaz tak tanya soalan dalam ni. Okey, Ustaz bukan tanya soalan 15 ni. Ustaz tanya siapa 2 orang yang meninggal? Okey, masa tahun kesedihan tu. Zikri, tolonglah jawab soalan ni. Please. Tolonglah jawab. Siapa 2 orang yang meninggal tu? Astaghfirullahalazim. Pakcik Nabi siapa? Abdul Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, itu atuknya. Abu Talib. Siapa isteri Nabi yang pertama yang meninggal tu? Siti Khadijah. Binti Khuwailid. Siti Khadijah. Sri Kandi sejati. Itu dia isteri pertama Nabi yang meninggal. Okey, dan juga pakcik Nabi yang meninggal yang menyebabkan berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab Allah nak bahagiakan Nabi, nak gembirakan Nabi. Selepas kematian 2 orang yang paling dicintainya.
Iaitu Abu Talib dan juga siapa tadi? Azalia? Siapa yang meninggal? 2 orang tu. Abu Talib dengan Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid. Okey, bagus. Itu yang Ustaz nak. Okey, 2 orang yang meninggal tu Siti Khadijah 10.30. Okey, dan juga Abu Talib. Alright, selesai. Okey, apa peristiwa yang berlaku selepas kejadian tu? Isra Mi'raj. Itu jawapan yang kamu semua dah jawab dah tadi. Okey, bagus. Siapa yang betul bagus. Okey, next. Pilih malaikat yang menjaga neraka. Ini dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh malaikat yang menjaga neraka. Sangat bengis wajahnya. Malaikat Malik. Betul, bagus. Kalau kamu jawab malaikat Malik, maka benarlah. Okay, jawapannya alif. Malaikat Malik. Alright, next. Bilakah berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj? Bila berlakunya Isra Mi'raj? Pada malam Syakban. Pada malam 27 Rejab. Bukan Syakban. Saya jawab bar itu. Maka salahlah kamu. Okay, Dina jawab apa Dina? Pada malam 27 Ramadan. Dah agak dah. Okey, Ustaz pun terkeliru juga kan. Tapi jawapannya bukan 27 Ramadan. Jawapannya adalah pada malam 27 Rejab. Okey, kamu boleh tengok muka surat. Sekejap, saya tengok. Sirah ke? Ya, sirah. Muka surat sirah. Muka surat 28. Pada malam 27 Rejab bersamaan 126 Masehi. Okey, Nabi Muhammad SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril. Okey, untuk kejadian Isra Mi'raj tu dah. Untuk diangkat ke langit. Okey, next. Soalan 18. Ketika peristiwa Mi'raj, Mi'raj ni ingat, Isra ni perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Okey, dia macam ni, mendatang. Okey, Ustaz pernah cerita dulu. Okay, dia terbang dalam kawasan bumi je. Itu Isra. Kalau Mi'raj, dia macam naik lift. Dia naik ke atas langit macam ni. Kalau Isra, dia naik eskalator tu kan. Macam kalau kita pergi mall ada eskalator kan, naik tangga tu kan. Naik macam tu. Itu Isra namanya. Dia naik naik buraq tu dia terbang, tapi dia naik macam ni je. Okay, dia tak naik atas terus. Kalau Mi'raj, berlaku kenaikan atas macam ni. Dia naik atas straight aja. Itu namanya Mi'raj. Soalannya, Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan nabi-nabi yang diutuskan terdahulu. Nabi-nabi dulu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Siapakah yang Nabi bertemu di langit ke-7? Siapa yang Nabi bertemu di langit ke-7? Mana? Siapa yang Nabi jumpa dekat langit ke-7? Tengok muka surat. Muka surat. Muka surat 31. Baca. Siapa yang Nabi jumpa di langit ke-7? Nabi Iha. Nabi Iha? Wujud ke Nabi Iha ni? Nabi Adam. Apa? Nabi Adam. Nabi Adam tu langit pertama sayang. Ni langit yang ke-7. Langit yang ke-7. Last sekali. Tengok muka surat 31 tu. Baca dia. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yes, itu dia jawapannya. Nabi Ibrahim AS. Kamu jawab apalah. Sampai Nabi Iha tak ada pun dalam ni. Tiba-tiba ada Nabi Iha. Okey.
So bukan tu. Jawapannya Nabi Ibrahim, ba. Alright, soalan seterusnya nombor 19. Berikut merupakan nama-nama sungai yang terdapat di dalam syurga kecuali sungai apa yang tak ada? Ini jawapannya dekat muka surat Sungai Nil. ni 32. Ba salah. It's not ba. No. Mana? Dan. Yes, jawapannya dal. Sungai Madian. Mana ada Sungai Madian dalam syurga? Okay. Sungai Nil ada Sungai Nil ada. So jawapannya dal. Sungai Madian. Okay, soalan terakhir untuk hari ni. Tak sempat nak habiskan sebab dah pukul 10.30. Apakah hukum mempercayai peristiwa Isra' dan Mi'raj? Ustaz nak tanya ini pada Azalia. Apa dia hukum kamu percayai Isra' Mi'raj ni? Wajib. Wajib. Maksudnya boleh tak kalau kamu tak percaya? Tak naklah aku percaya, pelik-pelik je peristiwa Isra' Mi'raj ni, mana boleh Nabi terbang ke langit? Tak nak percayalah yang tak naklah. Boleh ke macam tu, Dina? Tak boleh. Okay, wajib kamu percayai perkara ni. Kamu kena yakin bahawa Allah boleh buat apa sahaja. Benda yang kamu tak terbayang di akal fikiran kamu, Allah boleh buat. Sebab ada orang Islam yang dia percaya berlakunya Isra' tapi dia tak percaya berlakunya Mi'raj. Dia percaya Nabi naik burak tu pergi ke Baitul Maqdis, Palestin. Tapi dia tak percaya Nabi naik ke langit. Tak. Itu orang-orang, sebahagian orang Islam tak percaya. Haram jangan buat macam tu. Kamu wajib percaya kedua-duanya. Kamu wajib percaya Isra' dan kamu wajib percaya Mi'raj. Okey? Wajib untuk kamu mempercayai bahawa Isra' Mi'raj ini berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebab bila Nabi turun, Nabi cerita pada para sahabat, ramai sahabat yang mula ragu dengan Nabi. Kecuali siapa? Siapa sahabat yang paling rapat yang percaya kata-kata Nabi? Tanpa Nabi bagi tanpa ragulah. Bila dia dengar je Nabi sebut benda ni, okey, dia percaya. Itu betul. Siapa sahabat tu? Sahabat yang Nabi paling rapat sekali. Yang teman Nabi masih hijrah. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Bila sahabat bagi tahu Abu Bakar, betul ke Nabi ni kata dia pergi Masjidil Aqsa dalam satu malam? Lepas tu naik ke langit. Apa Abu Bakar kata? Ya, itu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Maksudnya apa? Kalau betul itu Nabi cakap, maka aku percaya. Tak ada masalah. Itu dia hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah SAW. Dan dikatakan apa? Dalam satu hadis Nabi kata, iman Abu Bakar ni kalau nak ditimbang dengan seluruh umat Islam, iman dia lagi berat daripada seluruh umat Islam. Nak kata betapa hebat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbanding dengan kita semua ni, semua umat Islam yang ada sekarang. So itu sahaja untuk hari ni. Okay, nanti kita sambung lagi bahagian ba. Okay, dalam kelas seterusnya. Saya tak tahu bila kelas seterusnya. Tak sempat. Sebab apa? Sebab kelas seterusnya nanti dengan kamu Ustaz akan ajar tajwid pula. Kita akan bincang soalan tajwid. Okay, jadi tak sempat nak habiskan. So kamu tahulah setakat 20 soalan ni berapa banyak yang kamu betul. So kamu nilai sendiri. Ustaz, agak-agak saya dapat tak 40/40 ni. Kamu nilai sendiri jawapan yang kamu jawab tadi. Kalau kamu rasa banyak betul, maka 40 lah markah kamu. Kalau kamu rasa banyak salah, maka tak 40 lah jawapannya. Markah kamu. So itu sahaja daripada Ustaz. Terima kasih semua atas kehadiran. Okay, Ustaz harap kamu semua terus belajar dan belajar. Okay, kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya.